Bagaimana PH menjunjung keadilan dan keihsanan? Ajaran Islam mengutamakan keadilan dan keihsanan. Jika kedua-dua nilai tersebut diterapkan dalam tadbir urus negara, kita tidak akan melihat lagi kemungkaran dan kezaliman yang berakar umbi daripada perbezaan kaum dan agama. Kepelbagaian adalah ciptaan ilahi yang wajib diterima oleh seluruh umat Islam kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan manusia ini sama dari segi bentuk dan rupa. Bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan supaya umat Islam berlaku adil kepada semua insan tanpa mengira kaum dan agama, seperti firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 90 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maknanya, meraihkan kepelbagaian itu tidak bercanggah dengan Islam, tidak perlu slogan berdegar-degar umpama tong kosong. Apa yang penting dalam masyarakat ialah perkongsian kuasa, keadilan dan keihsanan demi kelestarian sebuah negara. Itulah asas yang terpahat dalam Malaysia Madani, dan itulah juga yang terjadi kepada Pulau Pinang, sebuah negeri yang diamanahkan kepada DAP sebagai ahli gabungan Pakatan Harapan untuk menguruskannya. Pakatan Harapan baru-baru ini meneruskan kuasa di Pulau Pinang dengan pelantikan Chow Kun Yeow sebagai Ketua Menteri, Profesor Dr. Muhammad Abdul Hamid dan Jagdeep Singh Dio masing-masing dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri 1 dan Timbalan Ketua Menteri 2. Selaku Timbalan Ketua Menteri 1, Muhammad dijangka akan mengambil alih tugas sebagai Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang atau MAIN-PP yang dulu dipegang oleh Datuk Insinyur Haji Ahmad Zakiyuddin Haji Abdul Rahman. Pastinya ia tugas yang amat murni tetapi sukar memandangkan begitu dalamnya lubuk takfiri di bahagian utara negara ini. Sementara itu, Jagdeep Singh Dio yang memegang portfolio sains, teknologi dan pembangunan modal insan berkata beliau berkhidmat kepada semua rakyat. Justru tidak perlu menjali tamel untuk memberi perkhidmatan kepada kaum tersebut, walaupun ada yang mendakwa kononnya mereka dikesampingkan. Tahniah kepada pasukan Ketua Menteri Pulau Pinang. Semoga apa yang dikatakan akan dikota. Sementara itu, demi menghargai semangat setiakawan daripada UMNO BN, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Aceh Rashidi Zino dilantik ke dalam barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau EXCO Pulau Pinang. Di Selangor pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Air Tawar Datuk Rizam Ismail diberi amanah sebagai EXCO Kerajaan Negeri Selangor. Dalam pada itu, di Negeri Sembilan, UMNO BN mungkin mendapat beberapa kerusi EXCO memandangkan parti gabungan tersebut berjaya memenangi sebanyak 14 kerusi berbanding DAP 11 kerusi, Keadilan 5 dan Amanah 1 kerusi. Sebelum ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Aikro Ci Yi telah dilantik sebagai Timbalan Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri yang baharu pada hari pertama persidangan kedua penggal kedua Dun Melaka ke-15 pada 31 Julai lalu. Demikian, Pakatan Harapan menjunjung keadilan dan keihsanan dengan meletakkan mereka yang ahli ke dalam jawatan-jawatan tertentu, bukan pakai tangkap muat asal Melayu Islam. Adakah Bersatu mendapat layanan seumpama yang diberi oleh Ketua Menteri dan Menteri Besar Pakatan Harapan kepada rakan-rakan parti? Belum apa-apa Bersatu Kedah dilaporkan media tidak puas hati kerana hanya mendapat 3 jawatan EXCO berbanding 5 jawatan sebelum pilihan raya negeri yang lalu. Sedangkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur memegang 8 jawatan EXCO. Agaknya negeri mana yang akan berjaya meningkatkan prestasi ekonominya? Adakah negeri yang ketua eksekutifnya membolok banyak jawatan EXCO atau yang membahagi-bahagikan kuasanya berdasarkan prinsip demokrasi berparlimen dalam sistem negara persekutuan? Sesungguhnya hasil kemenangan itu bukan ghanimah untuk jadi bahan rebutan di kalangan pemimpin atau kekayaan peribadi pemimpin.